Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam podcast minggu ini. Jadi sekarang ni dah episod berapa dah ni? Episod ke-9. Jadi sedap tak sedap kita dah masuk episod ke-9 dah no? Jadi kembali bersama saya Rin sebagai host anda pada episod kali ini. Cuba berteka siapa pula panel-panel kita pada episod kali ini? Tak lain tak bukan, kita masih dengan panel-panel tetap kita, iaitu Kak Nadia, Idayu dan juga pengantin baru kita, iaitu Kak Fatin. Kalau ada yang dengar podcast minggu lepas, mesti dia ingat yang Kak Fatin ni tak join podcast kita minggu yang lepas sebab dia tengah cuti kahwin. So welcome back to Kak Fatin. Okay, seperti yang kita tahu, kita sekarang berada di minggu yang mendebarkan lah bagi adik-adik yang lahir pada tahun 2004. Sebab apa kami kata mendebarkan? Sebab lah ni mereka tengah exam SPM. SPM ni exam terakhir lah sebagai pelajar sekolah menengah sebelum mereka nak melangkah ke fasa seterusnya. Jadi sebelum kita nak teruskan podcast ni, kita nak throwback lah sikit momen-momen masa SPM dulu ni, masa kita sekolah dulu ni. Apa kenangan yang hampa tak boleh lupakan? Saya nak tanya nanti baru lah Kak Fatin. Assalamualaikum. Hai, saya Fatin. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi pada minggu ni. Soalan Rin tadi, kenangan zaman sekolah, zaman SPM. Kami adalah batch yang terakhir gunakan format tu, di mana tahun depan tu akan gunakan format yang baru. Jadi nak ramal soalan tu jadi susah sikit. Itu saja kot. Terima kasih. Oh, batch terakhir yang guna format tu. Mantap. Kalau kau Nadia pula, kalau kau Fatin dia batch lah kan, batch lah yang nak guna format tu. Kalau Kak Nadia, Kak Nadia first batch yang guna format tu macam mana? First second yang tu. Okey, terima kasih Rin. Macam kau kan, kenangan yang kau paling ingat lah, yang macam nampak signifikan lah, kenangan tu waktu exam SPM adalah di mana sebab waktu tu kau duduk sekolah asrama penuh kan. Jadi dia punya apa panggil, waktu tu lah kita rasa kesatuan batch kita tu. Maknanya time tu macam kalau waktu subuh sebelum masuk gerak ke dewan, waktu tu turun baca Yasin sama-sama. Lepas tu macam orang kata apa, bila nak berjalan ke dewan, kita kan mungkin biasa juga bagi pendengar dekat luar sana kan, kalau yang duduk asrama ataupun event yang berulang harian kan, macam dia orang kata apa, kita rasa syok lah time tu, macam sama-sama semua bersatu, bekerjasama. So dia rasa semangat sama-sama. Lepas tu yang bagi diri kau sendiri kan, yang kau rasa macam bestnya tu, yang paling best tu bila soalan yang kita ramal keluar. Tu paling syok. Ramal ke bocor? Bukan bocor. Tu yang kami datang, ramal ke bocor? Bukan bocor. Yang ramal maknanya kan soalan ramalan ni bila keluar kan, dia punya topik dia tak sama, tapi dia punya bentuk soalan tu sama. Sebab kan macam time tu kan, macam kita kan macam batch tahun 2009 time tu, dia punya paper kan ada paper 1, paper 2, paper 3 kan, kalau macam soalan fizik, kemi, semua tu. Jadi macam kita rasa seronok lah sebab kita dah ramal, tiba-tiba keluar apa yang kita ramal, topik tu sama. Jadi macam semangat lah nak jawab soalan. So yang macam bagi aku alhamdulillah time tu. Okay, tu je. Padu. Bukan soalan bocor lah. Padu sebab soalan yang dia ramal keluar. Kami masa tu soalan yang kami ramal tu jauh sekali. Sejarah kot. Dah sejarah kita ni Salah ramalan. Salah ramalan. So kami nak tahu daripada kalau Kak Fatin batch terakhir format tu, Kak Nadia soalan ramalan tu keluar. Tak pasti ramalan ke bocor. Soalan ramalan dia keluar. Macam Idayu. Okey, terima kasih Rin atas soalan kenangan tadi kan. Kenangan
Okay, hai semua, saya Ida Yu. So, kalau nak tanya kenangan waktu SPM, zaman sekolah dulu, kira hari-hari yang dekat-dekat dengan SPM tu, semua satu batch berkampung dekat sekolah tu. Walaupun tak menginap dekat situ, tapi kami berkampung lah. Maksudnya dia tak ada asing kan, dia memang akan blend semua. So, yang mana yang otak dia cerdik sikit, orang kata, dia akan bantulah kawan-kawan yang tak berapa nak okey dalam satu-satu subjek tu. Contohnya macam okey, Math, kawan dia jadi mentor, lepas tu dia ada anak-anak dia bawah tu berapa orang. Lepas tu memang akan blend semua satu sekolah sama-sama. Tak kira lah hang duduk kelas sains ke, hang kelas account ke, hang budak paling cerdik ke, hang yang duduk kelas belakang sekali, semua kami campur sekali. Dah tak ada kelas dah waktu tu, duduk sekali. Buat kat dewan lah. Buat kat dewan. So macam exam. Kadang-kadang dia buat group kami duduk ikut group lah. So okay, subjek ni kita buat dekat dewan. Dekat dewan. Lepas tu ni subjek ni dewan makan. Dia berpindah-pindah ikut subjek lah. Lepas tu sejarah first time ada paper 3. Kiranya mula daripada batch hang lah, mula dulu ni. Yang lenguh-lenguh tangan macam yang lenguh tangan tu, yang buka buku tak sangka tiba-tiba tapi tak ada jawapan lah tu. Mental. Salin lah waktu tu. Start batch kami tak lah. ada. Dia tak semua jawapan ada dalam tu. Dia pun tak ada. Dia pun tak ada. Patutlah dia pun tak tahu. Dia tapi dia bagi buka buku, tapi memang dah tadi dia ada soalan yang ada daripada buku. Contoh macam dia bagi, contohnya 5 soalan kan, 2 soalan je daripada buku. So jawapan daripada buku tu salin daripada masuk bab tu sampai kalau boleh sampai habis lah. Betul. Lepas tu sampai akhir tu, macam soalan ke-4 ke-5 macam tu, dia dah tanya macam kebat kan. Kebat. Apa nilai murni yang dapat dia ambil daripada peristiwa ni macam tu. Tapi dia okey lah sebenarnya. Sebenarnya dia okey lah. Tapi dia sangatlah membantu. Dia sangat membantu. Yang tu je lah kot kenangan dia. Sebab bagi kami sejarah, kami seorang yang bukan suka mengingat sejarah. Bukan suka baca. Sebab sejarah dulu kami paling mengantuk sekali. Raja nak leno. Yang tu je lah. Okey dah. Tamat. Terima kasih. Lepas tu Rotas 3 tu bagi membantu lah. Kalau tak ada Rotas 3 tu mungkin kami gagal. Sebab sejarah kan dia wajib lulus kan. Lepas tu dasar orang Malaysia ni macam mana. lepas tu kan masa sejarah tu soalan yang dia target, yang cikgu-cikgu ni target tapi tak masuk. Macam kok ramalan ni semua masuk, tapi kami sejarah tu kita dah lah KO sejarah tak masuk pula. Kita memang fokus tu. Dia pakai tahu waktu masuk kan. Soalan sport. Okay. Kenangan yang punca Rotas 3 dah. Okay. Tapi membantu kan. Tapi sangat membantu. Saya bersyukur. Tapi okey, kita dah tahu kan pasal kenangan pahit manis, kenangan kehidupan. Tapi kami kan nak tahu pasal tu lah. Kami nak tahu kita nak tahu apa. Tapi bukan kita nak bincangkan pasal kenangan kita lepas tu. Kita nak cakap pasal SPM. Sebab kat sini kami ada beberapa soalan lah yang kami nak tanya dekat panel-panel kita hari ni. So tajuk kita minggu ini ialah, adakah SPM itu penentu masa depan? Okey, bagi hampa kita ada pendidikan dari segi akademik dengan kemahiran kan. So bagi hampa, pendidikan dari segi akademik ni penting ataupun tak penting? Kami nak tahu daripada Kak Nadia lah, sebab dia soalan ramalan dia masuk kan. Okey, untuk mengetahui bukan semua soalan ramalan masuk ya. Okey, bagi pendapat kau sendiri kan, untuk soalan ni tadi, pendidikan dari segi akademik ni penting ataupun tak penting? Macam bagi kau, pendidikan dari segi akademik tu sangat penting. Cuma ada cuma dia. Cuma pada pandangan kau, disebabkan setiap anak-anak tu dia potensi dia berbeza. Jadi sesuailah kita meraihkan perbezaan tu ikut kemampuan mereka. Jadi contohnya kan,
mungkin setengah pelajar ni dia lebih selesa ataupun dia lebih perform dalam kemahiran. Jadi raikan kemahiran mereka. Kalau dia perform dari segi akademik, raikan daripada segi akademik. Namun kat sini kau nak tekankan, setiap pendidikan tu sebenarnya pendidikan tu sendiri adalah sepanjang hayat. Tak kisahlah dari segi akademik kau, kemahiran kau. Jadi untuk kita cari ilmu tu, ilmu yang sebenar-benarnya ilmu lah, jangan ilmu yang tak benar pula kan. Ilmu yang sebenarnya kita boleh cari daripada pelbagai sumber. Jadi sambil kita cari ilmu tu, kita tambahlah skill-skill baru. Sebab kalau kita tengok sekarang kan, untuk kita berkebolehan dekat dunia luar, kemahiran tu salah satu aspek yang penting. Dia bukan akademik semata-mata, bukan pointer semata-mata. Jadi sebagai tambahan lagi, bila kita nak mencari ilmu ni, niatlah kerana Allah. Sebab apa? Mencari ilmu tu juga adalah salah satu ibadah. Yang tu je daripada Kak. Terima kasih. Okey, Kak Nadia kata penting, dua-dua penting. Sebab apa? Macam kemahiran dan akademik penting bila kita kat luar ni kan. Dan ilmu kena niat kerana Allah. Dan kami sokong juga macam Kak Nadia kata, potensi anak-anak setiap orang tak sama. Ada mungkin satu family anak mungkin ada 3, 4. Mungkin ada 2 orang saja yang boleh go bahagian bahagian akademik, yang boleh score bahagian akademik. Tapi yang 2 lagi more to kemahiran. Jadi kita tak boleh lah nak apa orang cakap, macam push dia sangat untuk bahagian yang dia tak boleh kan, yang dia tak boleh go. Sebab yang tu nanti menyebabkan depa stres juga. So kami nak tanya Kak Fatin pula. Kami tanya Kak Fatin, apa pandangan Kak Fatin adakah pendidikan dari segi akademik ni penting ataupun tak penting? Terima kasih Rin. Bagi kami, ya, pendidikan akademik sangat penting. Namun pendidikan akademik bukanlah penentu segalanya kepada masa depan setiap pelajar tersebut. Kami setuju dengan apa yang Kak Nadia kongsikan tu, di mana kepintaran setiap pelajar tu tak sama. Mungkin dia ada kelebihan dalam bidang lain. Contohnya mungkin hari ni akademik dia tak berapa bagus, tapi mungkin lepas tu dia boleh ke arah kemahiran. Sebab pendidikan akademik bila kita SPM ni dia tertumpu kepada kita menjawab exam. Kita tak didedahkan kepada kalau sekolah menengah biasa kan, dia fokus kepada silibus tu dan kita menjawab exam di kertas. Macam di sekolah vocational dia ada kemahiran dia kan, tapi kita yang banyaknya di sekolah menengah, format di sekolah menengah lah. Terima kasih Rin. Bagi Kak Nadia, dia kata penting. Bagi Kak Fatin pun dia kata penting pendidikan dari segi akademik ni. Macam mana pula Idayu? Adakah dia rasa pendidikan akademik ni penting ataupun tak penting bagi Idayu? Okey. Kak Nadia kata penting, Kak Fatin pun kata penting kan. Lepas tu nak tiru. Lepas tu tapi Kak Nadia dengan Kak Fatin depa pun bagi penting dari sudut pandang depa lah kan. Kalau pandangan kami pun pendidikan dari segi akademik tu penting. Sebab pendidikan tu kuasa yang mampu merubah dunia. Walaupun orang cakap pengalaman adalah guru terbaik, tapi kita masih memerlukan pendidikan dari segi akademik. Sebab ada pelajaran yang tak dapat kita belajar pun daripada pengalaman. Contohnya, kita tak boleh belajar pasal sejarah dari pengalaman. Mana ada pengalaman nak ajak kita kenapa terjadinya peristiwa 13 Mei, siapa tutup janggut, Datuk Maharaja Lela, semua tu kan. Sebab aduh, patutlah soalan 3 masuk. Patutlah soalan 3 duduk kat best dia pun. Paper 3 tu. Contoh tu sejarah. Dan tadi paper 3 kita bagi lah sikit sejarah kan. Apa? Aku tak ingat lah. So awak satu paper 3 paper tapi aku kira. So kalau kita tak belajar dari pelajaran akademik ni, kita tak akan tahu pun pasal benda tu. Kita tak akan tahu benda-benda pasal sejarah ni sebab kita hidup, kita dah dalam negara merdeka, kita tak nak pun negara kita dijajah semula kan. So benda-benda tu kita kena tahu. Lepas tu
Mungkin juga ada orang cakap, walaupun kita belajar dalam segi akademik ni, esok lusa bila kita kerja tak guna apa pun benda yang kita belajar waktu zaman sekolah kan, yang pasal dari segi akademik ni lah, bukan pasal kemahiran. Walaupun benda tu mungkin tak akan diguna pakai dalam pekerjaan kita, mungkin pelajaran yang kita dapat tu boleh kita pegang, jadikan dia sebagai pegangan kita. Sebab kita tak tahu masa depan akan berjalan macam mana. Mana tahu esok-esok kita guna balik ilmu yang kita ada tu kan. Contohnya kalau macam belajar akaun dulu kan, kita tak tahu pun, tiba-tiba kita kena buat imbah duga ke, kena buat apa kan. Lepas tu kalau pendidikan dari segi akademik ni salah satu cara untuk kita menuntut ilmu, macam Kak Nadia cakap tadi pun, ilmu tu kita kena tuntut sampai akhir hayat kan. Kenapa tak kita anggap benda tu sebagai sesuatu yang penting? Walaupun macam Kak Nadia cakap tadi, potensi anak tu lain-lain apa kan, tapi at least mereka kena ada pegangan dari segi akademik ni. Sebab kita nak korek talent anak kita, bakat dia, kemahiran dia pun kita tak tahu. Kita tak akan hantar anak tu daripada tadika tu, okey, hantar kelas kemahiran. Kita mesti hantar akademik. Sebab bagi saya lah, mak bapak pun rasa benda tu penting untuk anak-anak dia. Lagipun kita pun pernah dengar kan, siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya untuk ke syurga. So kita kalau ditanya penting atau tak, penting. Tapi macam Kak Fatin cakap tadi, bukan penentu masa depan juga. Terima kasih. Okay, kira kat sini semua penting. Semua orang kata penting. Akademik ni penting sebenarnya, tapi mengikut perspektif masing-masing. Kak Nadia kata penting, cuma potensi anak-anak ni berbeza. Ada yang perform dari segi kemahiran, ada perform dari segi akademik. Kak Fatin pula kata penting, tapi bukan penentu masa depan pelajar untuk membentuk kita di masa depan. Macam Idayun, dia kata penting juga. Penting kerana kuasa yang mampu merubah dunia adalah pendidikan yang kita dan kita takkan dapat melalui pengalaman. Contohnya macam sejarah yang Idayun cakap tadi. Macam Riz ni pun Riz setuju, kata akademik ni penting untuk kita semua. Tapi perspektif sendiri pun sama macam Kak Nadia kot lah. Sebab kita berbeza. Nak rewind balik nak kena rewind balik. Okay, pernah tak sebelum kita SPM kan, kita mesti selalu macam orang akan cakap apa ni, SPM ni penentu masa depan. Bila kita dapat result teruk, makna kata macam orang kata macam kelam dah, tak ada dah. Kalau masa depan, kalau result kita elok, kita nampak masa depan kita cerah. Tapi bila kita macam result kita tak ni, gelap macam Kak Nadia kata, gelap kan. Jadi kita nak tahu juga dari sudut pandang panel-panel kita yang lain, adakah SPM ni sebenarnya penentu masa depan kita. Sebabkan paper 3 tu kami tak boleh move on. Jadi kami nak tahu dari segi orang yang jawab, yang first batch yang jawab paper 3, saya nak jawapan yang kebak. Apa pandangan Idayun? Okey, terima kasih Rin. Tapi kertas 3 tu dia tekan banyak kali sangat tu. Padahal yang tu yang membantu dia dah kata tadi. So kalau Rin tanya, adakah SPM tu penentu masa depan ataupun tak? Bagi kami SPM tu bagi kami SPM tu bukan penentu masa depan, tapi dia lebih kepada kunci kepada masa depan, kunci untuk menuju masa depan. Tapi ada tapi juga. Tapi kunci ni tak boleh diguna pakaikan untuk semua orang, sebab setiap orang tu buat katakan ada potensi masing-masing kan. So contohnya kunci ni sesuai diguna pakai untuk, kalau contoh seseorang tu dia nak masuk bidang profesional, contoh macam cikgu, doktor, lawyer ke, engineer ke apa kan, dia perlukan kelayakan akademik tu untuk dia masuk ke bidang tu. Atau kalau nak minta kerja contohnya, kelayakan daripada sijil SPM tu juga yang majikan akan tengok. Tapi yang tu kalau dia masuk kerja, maaf lah kan, nak cakap kalau dia masuk kerja yang macam yang memerlukan sijil lah. Lepas tu yang kedua, kenapa SPM ni kunci untuk menuju ke masa depan? Sebab tak semua orang boleh mulakan bisnes tu sendiri selepas ada SPM tu.
Sebab tak semua orang ada duit. Mungkin dengan result SPM dia tu, dia boleh cari pengalaman ataupun cari kerja untuk mengumpul modal untuk membuka bisnes. Oh, dah kerja dengan orang dulu baru keluar modal. Sebab dia kerja dengan orang tu, dia dapat modal kan. Lepas tu sambil-sambil dia kerja tu, dia dapat ilmu sekali kan. Tapi kalau nak kata result SPM tak elok, masa depan tak cerah, tak boleh juga. Sebab mana kita tahu lepas habis gelap tadi tu, kita dah menuju ke terang. Dia macam masuk terowong kan. Sebab kita pun tak tahu masa depan kita macam mana kan. Lagipun Allah pun suruh kita usaha untuk ubah hidup kita, ubah nasib kita. Sebab tak semua orang dikurniakan dengan otak yang bijak dari segi akademik. Tapi dia ada kemahiran dalam bidang lain, atau maybe dia ada talent dia sendirian. Bakat dia boleh melukis ke apa. Mana kita tahu esok-esok orang yang result dia biasa-biasa ni lagi berjaya daripada orang yang straight A ni. Tu pun kita tak tahu. Sebab semua tu Allah je yang tahu kan, kita tak tahu. Jadi kalau tanya SPM tu penentu masa depan ke tak, jawapan saya SPM bukan penentu masa depan, tapi ada ilmu tu yang akan menentukan masa depan. Sebab setiap apa pun yang kita lakukan, kita kena ada ilmu. Masuk bidang profesional pun kita kena ada ilmu. Lagi doktor tak ada ilmu, macam mana dia nak operate orang ke, nak check up orang kan. Lepas tu kalau masuk kemahiran pun tak ada ilmu, tiba-tiba pergi bengkel kereta, dia tak tahu pun minyak hitam tu macam mana kan. Lepas tu kalau ada bakat pun kena ada ilmu. Kalau dia ada bakat, dia tak ada ilmu, macam mana dia nak melukis ke apa kan. So apa pun bidang yang dia join, dia kena ada ilmu. So konklusi dia, konklusi. Sebab dia tanya jawapan SPM kan. So konklusi dia, SPM tu bukan penentu masa depan. Tak semestinya dia dapat result buruk, masa depan dia takkan cerah. Tapi yang menentukan masa depan seseorang tu adalah ilmu. Terima kasih. Thank you Idayu untuk soalan, untuk jawapan format sejarah paper 3. Okey, kita nak tahu daripada Kak Fatin pula. Sebab tadi Kak Fatin dia batch terakhir format tu. Okey, pandangan Kak Fatin, ada yang cakap SPM ni penentu masa depan kita tak dapat result elok. Okey, pada pendapat kami lah, tak dinafikan memang apabila dapat result kurang bagus tu, dia rasa gelap. Sebab majoriti bila kita nak meneruskan pelajaran kita lepas SPM tu, dia akan isi borang. Dia tak kenal kita, tapi dia tengok borang, dia tengok result kita. Benda tu kadang-kadang dia jadi penghalang. Padahal dia boleh, mungkin tak ada rezeki dia dekat SPM, tapi dia boleh buat, mungkin dia terslide sikit kan. Tapi sebab kita hanya berpandukan borang tu, jadi benda tu macam Dia ibarat macam ni, dia berkemahiran sebenarnya, tapi sebab result yang sekali tu, ABC dia yang satu tu menjadi dia ibarat macam don't judge a book by its cover. Ya, padahal dia boleh situ je kan. Mungkin masa tu dia ada masalah apa ke, kita tak tahu kan. Tapi sebab satu tu menjadi penghalang untuk dia. Berkait dengan macam soalan tadi, adakah akademik tu penting? Bagi kami, untuk melahirkan pelajar yang seimbang, untuk melahirkan insan yang seimbang di masa depan, tumpuannya bukan hanya pada akademik semata-mata. Maksudnya kalau result SPM tu kurang memuaskan ke, kurang bagus ke, itu bukanlah penentu untuk adik-adik semua tak teruskan. Ya, berputus asa di situ. Sebab kalau kita tak gunakan ilmu tu dengan jalan yang betul, dengan cara yang betul, kita takkan berjaya. Tapi apa-apa pun, kepada yang Islam, kita berbalik kepada pegangan agama kita. Kita usaha, tawakal, dan insya-Allah satu hari kita akan berjaya. Walaupun SPM tu tak membawa kejayaan yang semua orang harapkan daripada kita, walaupun kita rasa frust ke apa, tapi insya-Allah teruskan usaha. Insya-Allah ada jalan. Okey, terima kasih Rin. Okey, thank you Kak Fatin. Kita nak dengar juga daripada sudut Kak Nadia yang dia soalan ramalan masuk. Kita nak tahu ramalan dia kali ni macam mana tentang SPM. Tentang SPM, ramalan Kak Nadia pasal SPM. Adakah SPM ni penentu masa depan? Okey, terima kasih Rin ke ramalan.
Okey. Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Okey. Pada pendapat kau, SPM ni bukanlah penentu masa depan. Sebab apa? Kerana pandangan kau rasa setiap fasa kehidupan tu penting. Dan di setiap fasa tu ada ujian-ujian. Dan penting sebenarnya untuk kita terus positif di setiap ujian yang kita hadapi dan bangkitlah daripada kegagalan tersebut. Jadi kat sini tak semestinya kurang A ataupun result exam tu kurang memuaskan, ataupun result kamu bagus dan straight A itu menjadi penentu awak nak jadi apa di masa depan. Bukan penentu. Maknanya kalau kata dia cemerlang, result dia bagus, itu hanyalah menjadi pemangkin ataupun booster ataupun bonus waktu dia nak apply universiti, beasiswa. Namun yang pasti bila kita nak bawa diri kita ke fasa seterusnya, contoh daripada SPM kita nak ke fasa universiti, nak ke fasa pekerjaan, akhlak yang kita bawa nak ke fasa seterusnya tu penting. Macam mana kita akhlak kita tu, maknanya kalau kita sebab sejujurnya hakikat dunia hari ni kadang-kadang mungkin dia cemerlang, tapi akhlak yang dibawa keluar tu tak secemerlang diri dia. Macam tu. Selain daripada tu, usaha kita nak bangkit tu setelah jatuh tu, ataupun usaha kita nak memberi manfaat kepada orang lain tu bila kita cemerlang, tu juga yang terpenting. Sebab apa? Berpeganglah semuanya yang terjadi adalah kerana keizinannya. Segala ilmu, segala ilham yang kita dapat waktu kita belajar, segala keberkatan masa, kelapangan hati untuk masuk segala ilmu dalam hati kita tu, semua tu adalah kehendak dan izin daripada Allah SWT. Jadi doa daripada kita, berkat doa ibu bapa kita penting. Yang penting yang mana tu yang menemani perjuangan kita untuk berjaya. Jadi berusahalah sebaiknya di mana kamu berada. InsyaAllah usaha yang keras disertai dengan doa kepada Allah SWT. Moga-moga cerah masa depan kita, insyaAllah. Okey, yang tu saja. Okey, kita dah dengar dah pandangan panel-panel kita tentang SPM ni penentu masa depan kita ataupun tak. Jadi macam Idayu kata, SPM ni kunci kepada masa depan, tapi bukan untuk semua orang. Contoh yang Idayu bagi juga, kita ambil. Contoh yang Idayu bagi juga macam cikgu, engineer, semua tu dia memerlukan akademik. Jadi penting segi SPM tu. Dan Idayu juga kata ilmu tu penentu masa depan. Sebab even dia buat dalam kemahiran sekalipun, kalau dia tak ada ilmu, dia takkan boleh buat benda tu. So, ilmu ni penting untuk masa depan kita. Bukan SPM tu penentu masa depan. Tu Kak Fatin kata macam kalau kita dalam apa, macam kita nak masuk U apa semua tu, dia pun akan tengok daripada result. Jadi bila orang tengok result, tapi orang tengok dia ni result dia tak ni mana, so dia jadi salah satu penghalang untuk kita masuk dalam bidang yang kita minat. Sedangkan sebenarnya dia boleh je bawa benda tu, tapi sebabkan satu sehelai kertas sebabkan result kita tak berapa nak okey, dia jadi dia dah terstuck dekat situ. Untuk kita seimbangkan kehidupan kita pada masa depan, kita perlu seimbangkan dua-dualah, dari segi kemahiran dan akademik, bukannya semata-mata kepada akademik. So adik-adik yang mungkin result dia tak apa nak okey, jangan putus asa dekat situ je. Kita kena usaha, tawakal, dan insya-Allah akan ada jalan yang Allah akan bagi kita. Kak Nadia pun cakap, berusahalah sebaiknya di mana kamu berada. InsyaAllah usaha yang keras disertai dengan doa. SPM ni bukan penentu masa depan juga, tapi fasa kehidupan tu penting untuk kita bangkit dalam kehidupan kita. So menurut Rim pun
SPM ni bukan, orang kata bukan penentu masa depan, sebab dia satu titik perubahan dalam hidup kita. Tapi SPM bukan satu-satunya titik perubahan dalam hidup. Maknanya kita macam bukan dia berjaya kat situ, dia akan berjaya terus. Banyak lagi perkara lain yang boleh jadi titik perubahan kita. Contoh, dia akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita buat. Seterusnya, sebelum kita masuk ke soalan yang terakhir, seperti yang kita tahu, pada tahun 2020 WHO mengisytiharkan COVID sebagai pandemik. Itu virus yang tersebar secara meluas, bukan sahaja di Malaysia, malahan di seluruh dunia. Jadi masa ni kita dah mula SOP yang baru. Kita dah mula work from home dan pembelajaran daripada rumah. Ini merupakan salah satu cabaran yang dihadapi oleh adik-adik kita daripada tahun 2020 sehinggalah sekarang. Kita tahu kes COVID-19 kembali meningkat secara mendadak, dan tak silap saya juga pada minggu lepas kita dikejutkan lagi dengan berita bahawa Pantai Timur sekarang tengah dilanda banjir. Jadi untuk pelajar tahun 2004, banyak cabaran-cabaran yang dihadapi semasa mereka nak menghadapi SPM. Jadi molek sekiranya kita share kata-kata semangat ataupun nasihat untuk adik-adik ataupun saudara-saudara kita yang tengah struggle dalam menjawab peperiksaan di dalam situasi yang penuh cabaran ni. Boleh tak Rina pena-pena kita share kata-kata semangat ataupun nasihat untuk adik-adik kat luar sana? Kak Nadia, saya nak dengar nasihat daripada Kak Nadia. Terima kasih Rin atas soalan tersebut. Okey, kat sini aku nak share, sebelum aku nak share kata-kata semangat, kat sini aku nak share satu doa, yang mana doa ni sekiranya kita ada rasa bebanan emosi, kita boleh amalkan doa ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzil wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika min khalabatani wa qahri rijal. Okey, maksud dia, ya Allah, aku berlindung padamu dari rasa sedih dan gelisah, dan aku berlindung padamu dari sikap pengecut dan bakhil, dan aku berlindung padamu dari cekaman hutang dan penindasan orang. Amin. Jadi kat sini kalau sekiranya kita dilanda ujian, leraikan beban emosi kamu. Maknanya kat sini kau mengharapkan adik-adik jangan sesekali menyerah. Kami sentiasa mendoakan semoga adik-adik sentiasa diberi kekuatan, kemudahan dalam segala urusan oleh Allah SWT. Bersemangatlah untuk sentiasa bangkit. Jangan bersedih, sabar dan sabar. Yang penting percaya pada diri sendiri yang adik-adik boleh lakukan, boleh hadapi segala ujian yang mendatang, insya-Allah. Yang tu saja daripada Kak. Okay, thank you Kak Nadia. Kak Fatin, boleh tak Kak Fatin share kata-kata semangat ataupun nasihat untuk adik-adik di luar sana? Okey, untuk adik-adik yang sedang menduduki peperiksaan besar SPM, macam kita tahu sekarang ni banyak sangat ujian, COVID lah, banjir lah, sebab sistem persekolahan pun dah tangguh lama kan. Jadi adik-adik pun dah kena preparation tu jadi lama sebab dia drag. Jadi jagalah kesihatan, jagalah keselamatan diri, dudukilah SPM dengan tenang. Apa pun ujian, berdoalah semoga dipermudahkan, dan kami di sini juga berdoa semoga urusan adik-adik menduduki SPM dan meneruskan langkah seterusnya selepas SPM ini dipermudahkan. Dan lagi satu nasihat kami, apa sekalipun result yang adik-adik dapat lepas ni, jangan terlalu selesa dengan keputusan tersebut. Andai adik-adik berjaya, alhamdulillah. Kami doakan semoga adik-adik berjaya, alhamdulillah. Dan andai keputusan kurang memuaskan, teruskan melangkah, insya-Allah ada sinar selepas ini. Kerana SPM adalah permulaan, bukan pengakhiran adik-adik. Dan lagi satu, andai lepas SPM ni ada rezeki untuk adik-adik meneruskan pengajian, ada rezeki untuk adik-adik menuntut ilmu lagi lepas ni, ambillah peluang untuk mencari ilmu tersebut. Tak kisahlah dalam apa jua bidang, di mana jua, dan peringkat apa sekalipun, ambillah peluang tersebut untuk menuntut ilmu. Kerana
pendidikan ini sememangnya sangat penting, di mana ia akan memberi kesan kepada kehidupan kita suatu hari nanti. Mungkin hari ini kita tak nampak, tapi insya-Allah pendidikan sendiri akan membentuk diri kita. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Kak Fatin atas kata-kata semangat dan nasihat untuk adik-adik SPM. Okey, kita teruskan dengan nasihat dan kata-kata semangat daripada Idayu. Okey, untuk adik-adik yang tengah SPM sekarang ni, all the best untuk SPM hampa. Hampa dah pun bekerja keras selama beberapa tahun ni. Kalau macam kami dulu sekolah 5 tahun, tapi hampa 5 tahun lebih sikit. Jadi kami rasa hampa dah pun melalui 1001 ujian untuk sampai ke hari ni. Hampa dah hadapi kelas online selama beberapa tahun. Tak pernah kelas online, tiba-tiba hampa nak dekat dengan SPM, hampa kena kelas online 2 tahun. Lepas tu hampa dah sekolah dalam keadaan musim pandemik ni. Hampa dah elok-elok dekat dengan SPM, tiba-tiba banjir. Tu pun hampa dah lalui. Jadi hampa dah pun melepasi ujian-ujian yang sangat dahsyat bagi kami. Sebab waktu kami nak SPM dulu, perjalanan kami untuk menuju ke hari SPM tu sangat mudah. Tak sedahsyat ataupun tak seteruk ni ujian yang kami kena hadapi. So kami yakin one day kalau hampa masuk ke real world, hampa akan jadinya orang yang lagi kuat daripada kami. Sebab hampa dah lalui ujian-ujian yang sangat dahsyat. So for now, hampa cuba buat sehabis baik, sedaya hampa. Apapun keputusannya nanti, tu belakang cerita. Yang penting bagi dulu 1000%. Sebab yang tu yang penting, bagi dulu yang terbaik. Kami doakan semoga hampa semua dapat jawab dengan tenang, dapat buat yang terbaik. Mudah-mudahan yang ni menjadi langkah pertama hampa untuk menuju masa depan hampa. All the best. Okey, terima kasih untuk kata nasihat untuk adik-adik yang adik-adik kat luar sana. So macam Riz ni pun dia cakap good luck, bitaufiq wa najah, dan selamat maju jaya untuk adik-adik kat luar sana. Sebab macam Idayu pun kata tadi, yang ujian yang mereka hadapi sekarang ni sebenarnya berat lah kan. Sebab Riz ni pernah online, pernah join kelas online 1 sem. Tapi itulah, tak boleh nak tumpu. Tu pun baru satu pelajaran. Tapi adik-adik dah buat yang terbaik. Sebab selama 2 tahun dia buat kelas online. Sebab yang bila kita depan-depan dengan cikgu pun belum tentu kita faham. Tambah lagi bila kita online, banyak yang kita kena catch up sendiri. Jadi kalau keputusan kali ni mungkin keputusan yang bukan kita nak, tapi ingatlah bahawa kegagalan kita pada waktu sekarang bukanlah penentu kehidupan kita pada masa akan datang. Dan jangan kita menyerah kalah ataupun berhenti daripada berusaha. Sebab hampa tak gagal pun, tapi hampa belum jumpa jalan untuk sampai ke puncak kejayaan. Dan bila hampa rasa hampa nak berhenti, nak down, nak give up, hampa ingat balik ketika awal-awal hampa mulakan perjalanan hampa dalam hidup ni lah kan. Lepas tu semoga Allah memudahkan segala urusan semua batch 2004 untuk menghadapi peperiksaan. Rabbi yasir wala tu'asir wa tamim bil khair. Ya Allah, pemudahkanlah dan jangan persulitkan, dan keakhirkanlah dengan kebaikan. Okey, terima kasih diucapkan kepada panel-panel kita untuk perkongsian kali ini serta pesanan buat adik-adik semua. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi pada podcast minggu hadapan. Jangan lupa like, share, komen and subscribe. Sekian, terima kasih.